Kita dah masuk progression ni topik dia dalam SPM dia memang ada wajib lah dalam SPM. Rasanya lebih kurang je KBSM dengan KSSM ni. Dia lebih kurang. Progression ni topik yang senang ke yang susah? Boleh jawab? Dia boleh. Dia dekat paper 1 dia senang tau. Paper 1 dia senang, paper 2 dia akan jadi soalan yang susah sebab dia adalah soalan kebat. Selalunya dia orang nak buat soalan kebat mesti guna soalan progression. Kita dah tahu dah ada punya trend. Dan selalunya memang student susah sikit nak jawab. Tapi kena betul-betul biasa jawab, memang dia akan dapat jawab. Okay, hari tu kita dah belajar apa? AP dengan GP. AP dah habis belum? AP kita belum habis lagi Sekejap, cikgu terbalik ni. Susah nak tulis. Sekejap. Okay. AP hari tu kita belajar yang nak cari term sahaja. Tn sama dengan apa? A plus apa? N minus 1D, betul? Ini formula ni, betul. Kena ingat ke tak formula ni? Kena ingat ke tak formula ni? Tak, sebab dia boleh nak ingat pun boleh sebab dia bagi kat depan tau. Ya, kita tunjuk bukti dia. Nanti kamu kata cikgu tipu pula kan? Sekejap. Alamak. Kita buka ini sekejap. Kita buka yang ini trial trial MRSM 2020. Ini trial contoh. Ini punya soalan, cikgu tak rasa soalan dia lari jauh. So cikgu rasa lebih kurang je soalan ni nanti. Okey, boleh tengok tak? Boleh nampak tak? Boleh nampak? Nampak. Ni. Nombor 9, nombor 10, nombor 11, nombor 12, nombor 13. Ada 5 formula untuk progression. 5 formula. Nombor 9 dengan nombor 10, boleh tulis kat ni? Tak boleh tulis. Nombor 9 dengan nombor 10 ni AP. Cikgu panggil AP tau, arithmetic. Nanti kita akan tengok balik, recap balik yang hari tu. Ramai yang tak tengok video ke, yang tak tahu ke. 9 dengan 10 adalah AP. Yang hari tu kita belajar yang nombor 9 sahaja. Hari ni kita cuba sentuh nombor 10. Nombor 10, yang 11, 12 dengan 13 ni semua geometric progression. Ni cikgu tunjuk memang ada formula. Tak payah hafal pun tak apa. Cuma ada benda yang kamu kena hafal. Satu, dekat nombor 10 ni dia tak bagi semua formula. Kita tengok formula apa nanti. Okay, kita padam balik. Mana tadi? So kita pergi yang ni dulu. AP macam mana hari tu kita tengok? AP macam mana hari tu? Contoh dia punya sequence. Dia sequence tau. 2, 4, 6, 8. Gini. Dia mesti dah bagi dah. Kalau soalan SPM mesti dia dah bagi dah. Dia punya bentuk tu dah memang arithmetic. Dia dah cakap arithmetic, memang arithmetic. Arithmetic maksud dia apa? Ini A dia berapa? A sama dengan berapa dekat dalam cikgu punya sequence? 2. Ni kena tahu. Ataupun kita panggil first term, T1. Cikgu suka tulis T1. Term nombor 1. Okey, lagi satu apa? Kalau arithmetic progression, dia mesti A dengan D. Ni ramai juga student yang tak tahu juga ni. Bila keluar AP je, dia jawab A dengan R. AR tu untuk geometric progression. Nanti kita akan masuk. Beza dia kena tahulah dulu. AR tu apa? D dia berapa dekat sini, D? 2. T2 tolak T1. Jangan tolak T1 tolak T2. Dia tak boleh. Kalau nak kira beza, mesti kita tolak yang besar dulu kan. Itu logik dia. 4 tolak 2 ataupun 6 tolak 4 ataupun 8 tolak 6. Dia akan jadi sama, sekata. Baru dia soalan dia boleh buat. Kalau tak, memang tak boleh lah. Soalan tu tak ada kena-mengena dengan progression. Contohlah, tiba-tiba dia bagi soalan 2, 3, 8, 10. Kamu guna macam mana pun tak boleh. So, bermaksud ini bukan progression. Progression ni dia kena tetap. Macam tu. So, D dia kat sini adalah 2. Kalau GP pula macam mana? GP contoh 2, darab dengan 2, 4. Darab dengan 2, 8. Darab dengan 2, 16. Ini contoh soalan GP nanti kita akan tengok. GP ni contoh dia akan bagi dalam soalan ni lah. Soalan kebat. Kita tunjuk lagi. Soalan kebat. Okay, kita tengok soalan kebat. Dia selalu ada kat paper 2. Cikgu ambil MSM-nya. Paper 2 dia selalu dekat soalan nombor depan-depan. Soalan nombor 3. Okay, tengok ni soalan SPM kamu ni SPM kamu lebih kurang je ni. Cikgu tak rasa dia lari jauh. Soalan SPM kamu ni, soalan ni trigonometri, soalan nombor 1. Soalan nombor 2 ni soalan simultaneous, tak silap cikgu. Soalan nombor 3 selalunya, yang ni nampak tak? Soalan nombor 3 ni. Okay, soalan nombor 3 ni topik apa ni? Ini dah topik progression.
Dia dah bagi dalam bentuk kebat. So soalan nombor paper 2 ni memang selalunya dia tinggi sikit dia punya level dia. So yang ini adalah geometrik ke AP? AP ke geometrik? Cara nak tengok macam mana? Kalau kita cuba 1/4 tolak 1/2 sama tak dengan 1/8 tolak 1/4? Dia takkan jadi sama. So bermaksud dia adalah GP. Walaupun dia tak sebut dekat sini, ada sebut dekat sini. Dekat soalan ni tak ada sebut pun perkataan GP atau AP. So iaitu student kena tahu sendiri. Bila dia nampak satu sekuen macam ni kan, 1/2, 1/4 bermaksud ini adalah GP. Kalau GP macam mana nak trace dia, nak tips dia nak tahu macam mana, dia punya R. Dia bukan D tau, dia R. 1/4 bahagi dengan 1/2. Itu nilai R dia. 1/4 bahagi dengan 1/2. Kalau AP kita dah tahu dah, tolak je kan. So yang ni dia bahagi. Yang ni contoh-contoh soalan SPM. Progression ni bukan satu topik yang mudah juga untuk paper 2. Tapi paper 1 dia selalunya dia bagi yang mudah-mudah sahaja. Paper 1, jap. Soalan paper 1 Ustaz. Kita lupa lagi. Soalan paper 1 kita tengok soalan progression ya. Soalan nombor 8 tak silap. Kita pergi tengok nombor 8. Soalan nombor 8. Nombor 8. Okey, yang ni. Yang ni rasa-rasa boleh jawab tak kalau cikgu bagi soalan ni? 3 consecutive terms of arithmetic progression. Dia dah sebut dah arithmetic progression. Dah lagi mudah kan? So dia cuma ada A dengan D sahaja. 3M minus 2, M plus 3 and 4. Ini dia punya term. Term pertama dia adalah 3M minus 2. Term yang kedua dia adalah M plus 3. Term yang ketiga dia adalah 4. Find the value of M. So macam mana nak jawab ni? 2 markah je. Selalunya tips cikgu untuk SPM, nampak je soalan tu 2 markah, maknanya dia kacang. Kacang tu kacang lah. Kacang senang lah maksud dia. So dekat sini nak buat apa? Apa step pertama dia? Tolong bantu cikgu. Apa step pertama nak buat rasa-rasa? Tak apa, salah pun tak apa. Tak marah pun. Step dia? Susun. Susun. Okey, susun. Kita nak buat apa lepas susun? Cari D. Cari D. Macam mana nak cari D? T2 tolak T1. Ya, itu cara dia. Ramai orang tak tahu. AdMath ni dia belajar dalam kelas, dia jawab buku kerja dia boleh jawab, tapi time SPM dia tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia tak tahu starting nak buat apa. Itu dia tak tahu. So dia tak boleh nak start apa-apa pun. Kadang dia biar kosong je. Kalau pelajar lemah tu lagi dia biar kosong je. So dekat sini buat je T2, tolak jangan bahagi sebab bahagi tu untuk GP. This one dah sebut dah arithmetic. So tak ada masalah apa-apa pun. So M plus 3 minus, bila minus ni kena buat kurungan. Dalam matematik, bila minus kena buat kurungan. Sebab nanti dia akan jadi masalah. Okay, hari ni kita nak masuk apa? Okay, kita tengok Yang hari tu senang je, cari nilai term memang direct sahaja. Contoh-contoh dah bagi dah itu. Sampai example 5, tak silap cikgu. So sekarang ni kita nak masuk, ni dah jawab kan? Boleh jawab ke tak? Ke tengok orang juga? Ke tiru juga? Ada yang Dia buat. tak boleh masuk lagi cikgu. Dia tak boleh masuk. Macam mana nak masukkan dia ni? Yang hari tu boleh jawab ke tak ni? Boleh. Yang ini yang paling susah sekali bila ada simultaneous sahaja. Simultaneous cikgu dah bagi contoh juga. Contoh macam cikgu nampak dekat sini. Dia bagi T2 sama dengan 3, T17 sama dengan 54. This one kena pakai simultaneous. Kena buat 2 equation. Lepas tu kita gabungkan guna simultaneous. Itu yang paling susah. Tahap inilah. Cikgu tak jumpa soalan susah lagi daripada tu. Okay, hari ni kita masuk SN. Apakah itu SN? Siapa-siapa boleh yang dah belajar ke, pergi tuition ke, maths klinik ke, MC plus ke? Ada pergi MC plus ke? Form 4? Kelas Al-Razi tak pergi MC plus? Krik. Saya tak pergi. Oh tak pergi, bagus. Habis duit je. Nantilah form 5 nanti kamu pergi. Okay. SN ni maksud dia apa? Dia masih lagi arithmetic. Sebab kita tak masuk lagi tak masuk geometrik lagi. 6, 8. Cikgu bagi contoh-contoh yang simple macam ni. So maksud dia apa kat sini? SN, tolong cikgu. S ni stand for what? Ia ni adalah summation. Summation tu maksud dia, okey tengok ni betul-betul tengok. Cikgu bagi panjang sikit. 10, 12, dot. Okey, dia kena ada 3 dot Dia tak boleh ada 2 dot, dia tak boleh 1 dot. Dia kena 3 dot. Dalam matematik kena macam tu. So yang ni S maksud dia apa? Bila S3 maksud dia apa?
Maksud dia, okay, dengar betul-betul, siapa yang tak dengar tu, tolong abaikan makanan dekat sebelah tu, air kopi ke. Semalam ada student kata, cikgu tak dapat join kelas sebab air kopi kena handphone. So tak tahulah betul ke tak. Okay, S3 maksud dia apa? T1 plus T2 plus T3. Bermaksud, ini term pertama kan? Ini term kedua, ini term ketiga, ini term keempat, ini term kelima, ini term keenam. S3 bermaksud dia tambahkan ketiga-tiga. Kalau dia kata S2 tambah 1 dengan 2 je lah. So kat sini jawapan dia berapa? 12. 2 tambah dengan 4 tambah dengan 6. Boleh? Boleh? Ke tak dengar ni? Dengar? Boleh. Boleh, boleh. Okay, dia senang je. Kalau dia kata S6 berapa? S6 kalau dalam gambar cikgu ni dah ada dah, sekuen dia panjang-panjang. So kamu tambahkan semua sekali. Begitulah. 2 tambah 4 tambah 6 berapa? 12, 20, 30, 42. So 42. Ini S6. Boleh? Okey, kita padam semua ni. Dah faham yang tu. Komputer cikgu ni pun tak boleh lama-lama. Nanti dia panas. Dia tak boleh function. So kita buat balik semula. Okey, itu yang tadi dah tahu dah. Maknanya kalau 2, 4, 6, 8, 10. Okey, dot. 3 dot. Kalau dia nak S100 macam mana? Macam mana? Dia tambahkan term nombor 1 sampai term ke-100 dia akan tambah. So macam mana nak buat? Sebab tu mathematician dah senangkan kerja kita. Inilah formula yang kamu perlu tahu. Dekat formula SPM dah tahu dah. Jadi kalau kamu, dia sebenarnya tips dia kalau kamu dah biasa buat, kamu hafal lah sebenarnya. Tapi sekejap je lah, cikgu kadang-kadang ajar kan, kadang lupa. Tapi cikgu dah tahu dah, dia SN, formula dia, ini formula dia. SN sama dengan N over 2 kurungan 2A plus N minus 1D. Kamu ni student dia takut dengan formula kan. Cikgu susahnya nak hafal formula. Tak payah hafal formula. Formula memang dah ada dekat depan. Tak pun tulis, tampal, nak jawab soalan tu, kamu guna je formula. Dia tak ada masalah. Okey, ini formula dia. Contoh, cikgu nak soalan ni, kita punya sekuen, dia nak S100. Kita cuma masukkan sahaja. N sama dengan berapa kat sini? N sama dengan berapa? 100. Okey, 100. Okey, tips cikgu satu, bila nak jawab soalan AP, cikgu kena tahu dulu A dia apa, D dia apa. Tulis kat sebelah. Tak payah jalan kerja pun tak apa. Tulis je 2, D dia 2. Dia selalu dah biasa buat. Janganlah kamu buat macam ni pula. Dia selalunya student pandai ni, dia dah tak buat macam ni dah. Tak perlu tulis macam tu dah. Kamu terus tulis 2. Betul kan? 2 kan? Dia punya D. So masukkan je. N dia sama dengan 100. Tulislah kat sebelah nak tulis. So 100 bagi 2, 50. 2, A berapa? 2, cikgu masukkan sahaja. N tolak 1 jadi 100 tolak 1. 99. D berapa? D pun 2. Gitu. Itu kamu boleh tekan kalkulator. Tolong kirakan untuk cikgu. 4. Tolong kirakan. Cikgu tak nak kira. Berapa? 198 tambah 4 darab 50. Berapa? 10100. Paksa juga kira. Sebab kamu tak nak kira. Sian cikgu. Okey. Boleh faham yang ni? Itulah wujudnya formula tadi. Formula tadi kena tahu yang ini. Formula dia. Hafal ke tak? Tak payah hafal. Formula letak kat sebelah. Tak pun kamu biasakan print yang cikgu bagi SPM punya formula tadi. Kamu print cantik-cantik. Selalunya form 5 kita akan tolong print kan. Siap binding sekali. Siap binding pula. Siap laminate lagi. Kita bagi kat student. Sebab dia boleh rujuk kat sebelah sahaja. Semua formula ada dekat situ yang dalam SPM. Okay, tapi tunggu form 5 lah. Belum lagi form 5. Tahun depan. Okay, satu lagi. Kita padam semua ni. Tak nak padam. Kita tulis sebelah. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dot. Okay. Kalau dia nak, soalan dia macam ni tau. Soalan dia nak hasil tambah. Aku tulis bahasa Melayu lah. Hasil tambah. Daripada term nombor 2, term nombor 8 sampai term nombor 30. Macam mana nak buat? Tak payahlah banyak-banyak. Nanti kamu tak nampak. T10. Okay, macam mana nak buat? Ni satu tips lagi. Ni T1, T2. Ini cikgu tunjuk cara dia. 3, 4, ni T5, T6. T7 berapa?
T7 berapa? 14. T16, 18, 20. Cukup ke dah? 10 belum lagi. Dah. 7, 8, 9, 10. Selalunya budak lemah dekat paper 1, contohlah soalan dia bagi 2, 4, 6. Ini dia punya sequence. Betul kan? Ni budak lemah Dia soalan dia dalam selalunya keluar dalam paper 1. Soalan nak S8. Sayanglah 8. Sikit. 7. Dia malas nak guna formula. Tahu tak dia buat macam mana? Dia buat macam ni. 8, 10, 12, lagi 14. Cukup ke dah 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia buat macam ni. Dia bagi cukup 7 term. Term nombor 1, term nombor 2, term nombor 3, term nombor 4, term nombor 5, term nombor 6, term nombor 7. Lepas tu dia tambah semua pakai calculator. Dia tambah jadi berapa ni? 26, 36, 36, 44, 44, 54, 58. Rasa-rasa paper 1 dia jawab tu dapat full mark ke? Rasa-rasa. Hello. Tak tahu. Tak tahu. Hello. Okay. Sebenarnya jawapan dia dapat full mark. Dekat paper 1 selalunya dia orang tak lenient. Dia orang akan bagi jawapan, kalau jawapan betul terus dapat markah. Ini paper 1 yang KBSM. Dengar cerita KSSM untuk paper 1 dia kena buat jalan menggunakan formula juga walaupun jawapan dia betul. Dia jadi lagi susah lah sebenarnya. So kamu kena hati-hatilah. Okay. So yang ni. Okay, kita balik pada persoalan kita tadi. Ini kita punya arithmetic progression. Dia nak hasil tambah daripada T8 sampai T10. Macam mana nak buat? Kamu akan tambah 3 ni kan logik dia. 8, 9, 10. Betul? Ni sebab dia T8 sampai T10. Kalau dia nak T8 sampai T100 macam mana? Takkan kita nak listkan sampai 100. Sebenarnya wujudnya formula juga. So cara yang paling mudah dia sebenarnya T10. Dia nak hasil tambah. So macam mana nak buat ni? So kita boleh buat macam ni. Dia nak T8 sampai T10 kan? Yang ni kan? Kita boleh guna kaedah SN. S10 daripada mana sampai mana? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul? Betul. Okay, macam mana cikgu nak tahu sampai cikgu nak yang ni je, 3 ni je? Cikgu tak nak yang lain. So cikgu kena buat apa? Cikgu tolak dengan apa? Cikgu kena tolak dengan S berapa? 7. Ya, S7. Student ramai salah, dia buat S8. Kalau S8, ini termasuk sekali, betul? T8 termasuk sekali, so dia akan tolak dengan semua yang dekat sini. Ini kesalahan yang normal, common. Cikgu biasa nampak, memang student akan buat salah yang. So cara dia kena S10 tolak S8. Boleh faham yang ini? Pegang betul-betul, nanti kita cuba jawab soalan. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Kita jawab 3 soalan je. Example 6, example 7 dengan example 8 kita jawab. Okey, sudah bersedia? Sudah bersedia ke belum? Bersedia atau tidak? Sedia. Dia Oh yo, bersedia betul. Padahal tengah buat apa tu kan. Sekejap je, lepas ni kita habis kelas. Kelas dengan cikgu tak perlu lama-lama. Okay, given that the arithmetic progression, dekat sini dia dah bagi tahu arithmetic dah. So tak dah tahu dah. Paling penting sekali kena tahu A dia apa, D dia apa. Ini tips cikgu lah. So A dia berapa? A 4. D berapa? D dia 7 atau 4. Yang tu first kali kena tahu. Kalau tak tahu apa-apa pun dalam SPM, jawab yang ni je. InsyaAllah ada 1 markah dekat sini. Boleh faham? So jangan biar kosong kalau jawab MX. Kalau biar kosong tu nampak sangat, terhina sangat. So at least kamu tulis A dengan D. InsyaAllah kadang-kadang dia bagi markah. 1 markah. Okay, find jawab yang A dulu. The sum. Ada perkataan sum ni jangan pakai TN. TN ni tempat yang keberapa. Kalau S ni summation daripada berapa. Kalau S10, term nombor 1 sampai nombor 10 kita akan tambah. Macam tadi cikgu dah tunjuk. Itu kena master betul-betul. Ramai orang masih lagi tak faham yang itu. Sum of the first 35 term. 35 maknanya S35. Formula apa? Tulis formula kat atas, takut lupa. N over 2, 2A plus N minus 1, D.
N berapa dekat sini? 35/2. A berapa? A 4. Cikgu masukkan sahaja. Masuk elok-elok. 35 tolak 1 akan jadi 34. D berapa? D 3. Tutup kurungan. Tekan kalkulator kamu dah dapat jawapan. Berapa jawapan dia? Dalam buku teks ada. Jawapan dia adalah 1925. Nanti kamu kira sendiri. Cikgu pun malas nak kira. Cepat-cepat je. Okey. Boleh example 6? Boleh? Boleh. Okey, ni ada lagi satu soalan. Bila dalam SPM, student selalu tak tahu. Apa maksud the sum of the first n term? Apa maksud dia? The sum of the first n term. Bermaksud dekat sini, dia tak ada maksud sebenarnya. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10. So dia akan buat macam ni. Bla 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 bla. Nombor yang terakhir ni kita panggil dia apa? Ini T1. Ini T2. Ini T3. Ini T4. Ini T5. Yang nombor hujung sekali ni kita panggil apa sebenarnya? Kita boleh panggil dia Tn. Kita tak tahu. N ke berapa dia akan stop. Boleh, dia takkan stop. Kalau macam aritmetik, selalunya dia tak boleh stop. Dia akan terus je. Melainkan dia mengecil. Boleh juga 4, 2. Lepas tu apa? 4, 2, 0, negatif 2. Dia akan jadi nombor yang terlalu kecil. Contoh. Dia boleh mengecil lah. Dia boleh stop juga sebenarnya. Kalau Tn bermaksud, dekat sini, the sum of the first n term, sum kita dah tahu dah, S. S berapa ni kan? Takkanlah S10. Tak ada sebut 10 pun. Takkanlah 20. Tak ada sebut perkataan nombor 20 pun. Bermaksud dekat sini, dia nak n term, kita buat sahaja as n. Boleh faham tak? Yang ni soalan SPM selalu student tak faham. Tak apa, lama-lama nanti kamu akan nampak soalan ni. Bila sebut n term tu jangan gelabah apa-apa. Masukkan formula. Formula dia n over 2. Lagi, kurungan 2a plus n minus 1 d. Okey, nak buat macam mana ni cikgu? Okey, yang a dengan d tadi kita ada kan? A dengan d kita ada. So kita masukkan saja. N memang tak tahu. So kita buat je n over 2. 2a berapa? 2 darab dengan 4. N minus 1 pun tak tahu. Salin balik semula. D berapa? D 3. Begitu. Lepas tu kita boleh expand sikit yang mana boleh? 8. Dia akan jadi macam gini. N over 2. 8. Sini akan jadi berapa? Tambah 3N. Ini cikgu darab Ini jangan tak tahu. Ni form 4 kena tahu. 3N minus 3. Betul boleh kecil lagi tak? Boleh. N over 2. 8 tolak 3 jadi 5 tambah 3. Biar macam ni pun dah okey. Boleh? Nombor 6. Bila sebut n term tu tak payah letak nombor 10, tak payah letak nombor 20, letak je n lepas tu masukkan dalam formula. A dengan D dah tahu. N tak tahu, tulis je balik semula n. Okey? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey. Number 7. The sum of the first 10 term of arithmetic progression is 230. Bila kita baca, terus tulis the sum of the first 10 term. Sebab apa dia sebut first? Sebab dia kira daripada term nombor 1 sampai nombor 10. Contoh, itu maksud dia. Bila sebut first ni, dia tak boleh tak ada first. Kena ada first. Kalau dia tak sebut first, bermaksud contoh 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mungkin dia ambil daripada term nombor 3 sampai 10 term. Cukup 10 term, baru dia kata. Sebab tu dia kena ada perkataan first. First tu bermaksud dia akan bermula kira tambah. Dia akan tambah daripada term number 1. Dekat sini, lepas dah baca the sum of the first 10 term, terus tulis S10. Sama dengan 230. Tulis macam ni, cikgu dapat markah ke? Tak dapat markah. Tak akan dapat markah pun macam ni. So, kamu olah sahaja. The sum of the subsequent 10 term is 630. So macam mana nak buat? Subsequent ni maksud dia apa? Dia akan ambil daripada term nombor berapa ni? Yang ayat yang ni. Cikgu hijaukan. And the sum of subsequent 10 term. Bermaksud dia ambil daripada term nombor berapa? 11. Dia akan ambil 11, 12, 13. Takkanlah kamu nak tambah semua. So kita boleh guna cara-cara tadi. Macam mana cara tadi yang kita tolak tadi? Dia akan jadi S20
Kan 20 kan? Faham tak? 1, Ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang first tadi dia kata hasil tambah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kata hasil tambah ni semua adalah 230. Betul. The sum of the subsequent. Subsequent maksudnya dia akan ambil daripada sini, term nombor 11, sampai term yang ke-20. Betul 20? So yang ni dah 20. So dia kata subsequent term, 10 terms is 630. Dia ni ada banyak cara dalam buku teks tunjuk cara lain. Cikgu guna cara lain juga, tak apa. Boleh guna mana-mana. So dekat sini, kalau nak cari yang ini sahaja macam mana? Yang hijau ni, yang cikgu tandakan ni. Macam nak cari tadi, kita gunakan kaedah tadi S20. Tolak S10. Jangan tolak S10. Kalau S10, betul-betul. Tolak S10. Minta maaf. Betul, sampai S10. So kita tolak sahaja, nanti kita boleh elaborate dekat situ. Kamu akan dapat jawab 630. Kamu boleh pecahkan ini, pecahkan yang ini. Nanti kamu boleh dapat jawapan. Okey, nak cuba ke? Boleh. Okey, dia boleh guna cara ni ataupun guna kaedah biasa pun boleh. Sebab dia dah sambungan. So dalam buku teks tunjuk S230, dia buat S10 dulu. Kita buat S10 dulu. S10 sama dengan berapa? S10. Formula apa? Sn, n over 2, 2a plus n minus 1, d. Ini kita buat S10 dulu. S10 berapa? 10 bahagi 2, 5. 2a. A berapa? A tahu tak? Tak. Tak tahu, tulis je balik. N minus 1 berapa? 10 tolak ni jadi 9D. Begini. Sama dengan 230. Jangan biarkan macam ni. Nanti dia ada non banyak sangat. So terus tulis 230. Yang ni untuk S10. Ini kamu boleh olah-olah pun boleh. Bahagi dengan 5 pun boleh. 230 bahagi dengan 5 pun boleh. 230 bahagi 5, 46. 2A tambah 9B. Gitu. Ini maknanya kita akan gunakan simultaneous. So satu dah dapat. Satu lagi macam mana nak buat? Kita boleh guna S20. Ini kaedah tadi. Tak nak pakai kaedah tu pun tak apa. Kita boleh guna kaedah buku pun boleh juga. S20 sama dengan berapa sekarang? S20. 630. 630 tambahkan dengan 230. Dia akan dapat total. So jawapan dia berapa? Berapa jawapan dia? Berapa? 860. 860. Gitu. Lepas tu kita pecahkan lagi. 860. Kita buat lagi macam yang kaedah atas ni. Kita buat sama juga. S20 dia akan jadi 2860. Ini pakai formula ni juga. Kita tunjuk Sn n over 2 2a plus n minus 1. Ni formula for guidance lah. Nanti kita senang nak masukkan. So yang ni S20. S20 jadi berapa? 860. N bahagi 2 berapa? 20 Sekarang ni kita punya N. 20 bahagi 2, 10. 2A tak tahu. Tambah N minus 1 tak tahu. N tahu ke? N tahu berapa tadi? 19D kan? 19D. Kalau macam ni cikgu suka. Kalau macam ni, nampak macam ni, cikgu suka bawa 10 tu pergi sana cepat-cepat. Supaya nombor kita ni lagi jadi kecil dan lagi mudah. So akan jadi 86 dekat sini. So 2A tambah 19D. Boleh dapat tak ini? Boleh dapat tak? Boleh. Okay, lepas tu dapat apa? Kita dah ada 2 ni. Simultaneous. Ya, simultaneous. Kamu pakailah elimination. Tak payah pakai substitution. Kalau substitution ni dia banyak kerja lagi. Pakai elimination. Sebab apa pakai elimination? Sebab nombor dia dah cantik. Ni nombor, ni nombor. Ini ada A, ini ada A, ini 9D, ini 19D. Kamu pakai elimination, kamu akan dapat A dengan D. So soalan dia mesti tanya A dengan D. Tak percaya tengok. Find A and the common difference D. Okay. Tu nanti masukkan kira sendiri. Okay, boleh dapat yang ni. Kita pergi kepada soalan nombor 8. Soalan terakhir. Kita padamin dulu. Boleh ke? Dah mengantuk dah? Tak. Tak. Happy tak? Ke dah
Semakin pening cikgu ni ajar. Okey, tak apalah. Tak apa, slow-slow. Kamu kena buat latihan ya. Admax kena buat latihan. Tak tahu tanya cikgu. Okay, a swarm of bees started to make a new beehive. Apa ni? Beehive ni? Swarm ni apa? Swarm kuku ke? Swarm of bees. Apa dia? Sekumpulan, yes. Sekumpulan bees started to make a new beehive. Beehive ni adalah dia punya sarang. Bentuk two hexagon. Ni cikgu ambil gambar ni. Ni macam ni bentuk dia. Labah pula. Lebah. Madu. Betul kan? Bee kan? So, dia akan buat dalam bentuk apa ni? Ni bentuk apa ni? Hexagon. Hexagon lah. Sebab tu soalan dia memang betul lah. Dia kata two hexagonal hole were made on the first day. First day berapa? Ini kamu kena tahulah. First day sama dengan 2. Kamu kena buat sendiri dia punya bentuk. Dia punya sequence. T2 berapa? Dia kata 5 hexagonal hole were made on the second day. So second day berapa? 5. Buatlah macam ni. 3 sama dengan berapa ni? 8. Tak sebut pun tahu dah. T4 dah tahu dah. T berapa dah tahu dah. Okay, dah settle dah ayat dia. Tak payah baca. Kalau pening baca, make sure kamu keluarkan ini sahaja. Kita punya information yang paling penting adalah yang ini. Sequence. Okay, soalan dia yang pertama. A, the number of hexagonal hole on the 12th day. Yang ni hati-hati. Student banyak salah. The number of hexagonal hole on the 12th day. Yang ini bermaksud dia nak student selalu buat TN. TN tu kira satu-satu, bermaksud dia nak berapa yang dihasilkan pada hari ke-12. Untuk soalan ni, untuk soalan ni, the number of hexagonal holes on the 12th day. Bermaksud dia nak hasil tambah. Contoh yang hari pertama. Cikgu hijaukan. Hari kedua berapa tadi? 5 3, 5. Dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi bertambah. So dia nak tengok hari ke-12 ada berapa hexagonal. So bermaksud dekat sini tak relevan kita nak pakai T. Kalau kamu cari T, kamu cari T12 kan? Rasa-rasa dapat markah ke? Memang kamu terus out. Memang dah lari dah dia punya soalan. So kamu takkan dapat markah apa-apa pun walaupun kerja kamu terlalu banyak dekat situ. Melainkan kamu akan tulis macam ni. A sama dengan berapa dekat sini? 2. D sama dengan berapa? 3. Contoh. Kamu ada tulis ni kemungkinan. Pemeriksa selalunya dia akan bagi satu markah. Bila dia ada sebut A or D. Dalam kamu punya soalan. So dekat sini nak buat apa? Nak pakai SN ke atau TN? SN. So masuklah S12. Cikgu terus masuk formula. Formula dah hafal. N sama dengan berapa? 12 bahagi 2. 6. 2A. 2A berapa? 2 plus N minus 1. 11. D berapa? 3. Like that. Like that je. Okay? Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. Okay, tepuk tangan. Bagus. So dapat soalan ni, terus dapat jawapan. Jawapan dia akan jadi 222. 222. So hasil tambah pada hari ke-12, kita akan nampak hexagon, bentuk hexagon tu ada 222. Okay? Boleh faham yang tu? Kita pergi jawab soalan B. Sikit lagi nak habis. Jangan risau. The minimum numbers of days if there are more than 1000 hexagonal hole made. Yang ni kena betul-betul. Okay, yang ni dia nak 1000. Bila 1000, berapa minimum hari? Itu maksud dia. So macam mana nak buat ni? Kalau yang ini, kamu kena biasa buat soalan, kamu kena buat macam ni. Maknanya hasil tambah SN kena lebih ke kena kurang daripada 1000? Lebih. Lebih. So lebih kita boleh guna inequality. Lebih daripada 1000. Begitu. Ini dia punya tips nombor 1. Kalau kamu dah tahu yang ni, boleh buat sampai bawah. Okey, kita cuba buat dulu. SN sebelah sini, formula dia tadi. Yang ini tadi, SN sama dengan N over 2, 2A plus N minus 1D. Ini kena ingat. So kita boleh buat SN sama dengan N over 2. N berapa? Tahu tak N berapa? Tak tahu. Tak tahu tulis je. N over 2. 2A berapa? 2 darab dengan 2. Ni A cikgu jangan tak tahu pula A apa. A apa, D apa. Jangan tak tahu. So 2A lagi plus N minus 1. N tak tahu. Tulis je balik semula. D. Okay, ni nak buat apa ni?
2 darab 2, 4. Kamu boleh selesaikan. Kalau nak cara lagi mudah, cikgu nampak dekat sini. 2 ni kamu bawa pergi sini siap-siap. Kamu dapat jawapan 2,000. Berapa tinggal dekat sebelah? 4 plus berapa? 3n minus 3. Betul? Ke salah? Betul. Okey, betul. Boleh siapkan. Ni nombor dengan nombor boleh settle. Dia akan jadi 3n. Betul ke ni? Salah je ni. Betul ke? Okay, n tu dalam ni. 4. Oh, n ada lagi kat luar ni. Kat depan ni ada n lagi. So, boleh settlekan yang dalam dulu. N. 4 tolak 3. 1 tambah 3n. Kalau ada salah, beritahu 2,000. Lepas tu, kembangkan lagi. Jadi berapa? N plus 3n kuasa 2. Betul? Betul ke tak? Betul. 2,000. Sekarang nak buat apa? Sekejap, check dulu. Betul ke tak? Okey, betul. Sekarang ni bentuk apa ni? Kamu dah belajar belum? Inequalities. Kamu akan dapat macam ni. 3n kuasa 2. Cikgu ikut turutan tau. Tambah n tolak 2,000. Lebih besar daripada kosong. Macam ni dia akan dapat bentuk. So macam ni nak buat apa? Kuadratik. Quadratic, factorize. Ini kita panggil factorize. Buat macam mana? Kalau cikgu suka pakai calculator. Sekejap cikgu tekan calculator, kamu nampak mana calculator aku. Okay, ni dia. Boleh nampak? Calculator boleh nampak tak? Boleh. Okay, A berapa? A sama dengan 3. B sama dengan 1. C sama dengan negatif 2,000. Hari tu cikgu ajar kalau kuadratik terus pakai formula kan. Sebenarnya dia ada cara factorize. Sebab kita nak elakkan banyak kesalahan student, kita boleh jawab guna formula pun boleh. Gunalah formula yang plus minus B tu. Yang B kuasa 2 minus 4AC tu. Yang tu. Tu kamu boleh ingat. Okay. Lepas tu dapat jawapan dekat sini berapa nanti? Kamu akan dapat jawapan 25.65. Dia akan dapat 2 tau. 25.65. Satu lagi berapa kamu akan dapat? Satu lagi dapat berapa? Dapat negatif. Negatif 25.98. Negatif 25.98 tu tak boleh kira sebab dia negatif. N tak boleh lah negatif. Logik ke N negatif? S negatif 5. Ada ke S negatif 5? Tak ada. N positif saja sebab term nombor 1, term nombor 2, term nombor 3. Dia tak ada term negatif. Boleh? So jawapan dia akan jadi dekat sini. So dia akan jadi 25.65. So dia akan jadi Sn lebih besar daripada 25 point berapa tadi? 25.65. Okey, rasa-rasa jawapan dia sampai situ je ke? Tak. Ya, sebab dia kata lebih, mana boleh hari ada 25.6 kan? Maknanya sehari 10. Sehari setengah. Tak boleh kira macam tu. So kita kena ambil whole number. So hari ke berapa jawapan dia? 26. 26. Ramai juga yang jawab 25 nanti. So ini jadi markah 1. Dekat sini pun ada markah 1. Student yang tulis 25 tu tak dapatlah markah yang last sekali. Yang ini pun ada dia akan gunakan semua kuadratik punya knowledge. Chapter 1 sampai chapter 5 dia ada relation. Okay? Boleh tak yang tu? Boleh. Okay, boleh. Last. Ini sekarang pukul berapa? Pukul 3. Teams dah masuk. Soalan ni kamu kena jawab. Nak cikgu tolong sikit ke? Kamu buat puzzle ni. Complete the crossword puzzle. Cikgu akan tunjuk beberapa soalan sebab mungkin kamu tak jumpa. Kita akan tunjuk. Nombor 1 A. A horizontal. Kita cuba dulu yang horizontal. A ni kamu jawab sendiri. B, sum of 100 term arithmetic. First term is 10. Ini pun senang. 1 A dengan B jawab sendiri. Find the term arithmetic progression in which the sum of 42 and the last. Okay, yang ni. Okay, semua tengok C. C kita jawab sama-sama. Boleh? Boleh. First term of the arithmetic progression in which sum of the first 42 maksud dia as 42 is 5838. And the last term kamu tulis je L sama dengan negatif 22. Macam mana cikgu nak tahu last term? Okay. Dalam SPM, formula dia tak ada wujud benda tu. Tapi dalam buku teks ada tunjuk alternatif punya formula. Mana alternatif punya formula? Tadi formula dia dekat sini kan? Satu cikgu tunjuk yang ni. Betul? Yang ni kita pakai. Satu lagi, yang ni ada dalam SPM. Yang tak ada dalam SPM yang mana cikgu? Kat bawah ni.
Yang ini. Yang ini. Yang ni kamu kena tahu sendiri bila dia sebut last term. Tapi selalunya term. Tapi kita kena bersedialah, kadang-kadang kat SPM RSM selalu dia akan keluarkan soalan-soalan yang student selalunya tak nak ambil tahu. So ini formula dia sangat senang, N/2 A plus L. Itu sahaja formula dia. Tak payah pakai formula yang atas ni. Kalau kamu guna juga formula atas ni, nanti kamu sampai kesudah tak dapat jawapan. So N/2 A plus L. Tak payah pakai yang ni. O kan, dia O. Tak payah pakai yang depan ni. Kita pakai yang belakang sahaja. Ingat, hafal SN N/2 A plus L. Sekarang kita boleh jumpa soalan dia. Mana soalan tadi? Mana soalan tadi? Allahu Akbar. Okey, sekali. Okey. So bermaksud dekat sini kita pakai formula SN sama dengan berapa tadi? N/2 A plus L. Soalan dia tanya apa ni? Find the first term. Okey, first term A ni memang takkan dapat tahulah, nanti kita akan tahu. So S42 berapa? Ni tahu kan, 42 sama dengan, cikgu buat macam ni lah, nanti takut ada yang pelajar-pelajar yang tak faham. S42, buat yang tu dulu. N berapa? N adalah 42 kan? 42 bahagi 2 berapa? 21. A memang kita nak cari, tambah L. Tambah L maknanya negatif 22, cikgu akan jadi tolak 22. Begini. Ada lagi ke kena tukar? Ada lagi ke kena tukar? Hello? S42. Ya, S42 sama dengan 5838. Cikgu buat macam tu takut kamu dah terputus ke apa kan? So 21, A minus 22. Yang ni guna basic linear equation. Bawa 21 pergi belah kiri. Kamu bahagikan. 5, 8, 3, 8 bahagi dengan 21 sama dengan 278. Lepas tu akan jadi berapa? A minus 22. Betul? So kita tambahkan dengan 22. So dapatlah jawapan dia adalah 300. So betul tak? Ada ruang tak untuk tulis 300? C. Ya, boleh. 300. Okay, bila cikgu bagi puzzle ke bentuk-bentuk macam tu, tolong buat jalan kerja ya. Jangan biar je kosong. Nampak sangat kamu tengok jawapan kat belakang. Okey, kita pergi satu lagi soalan. Satu. Calculate arithmetic term first term. Ini boleh kot. Calculate the value of n. Ini okey. Okey, kita jawab E. Satu lagi cikgu bantu kamu. Ini vertical. Ini soalan untuk selesaikan vertical E. Mana E? Yang ni. Gini. Okay, boleh sama-sama dengan cikgu buat. Calculate the sum of 200 term after 50 term. Bermaksud apa ni? Apa yang kena buat ni? Daripada ayat ni, tolong cikgu siapa yang faham tadi? Sum of 200 term after first 50 term. Apa tolak apa? Hello? S. Okay, Nelly. Berapa Nelly? S? Adik, berapa dik? S berapa tu? Nelly. S200 tolak S. Jangan 200. Sebab apa bukan 200? Sebab dia kata daripada first after 50. Maknanya macam ni. 1, 2, 3, 4. Banyak pula nak tulis kan? Contoh sampai sini 50. Ni S50. Dia nak calculate the sum of 200 term lepas term ke 50. Faham tak maksud dia? Calculate the sum of 200 term, dia tak cakap first 200 term. Dia sebut sum of 200 terms after 50 terms. Bermaksud dia nak daripada 51 sampai berapa? Term berapa? Term 250. Boleh faham tak itu? Tak faham? Tak faham ni? Tak faham kenapa 250. Sebab dia nak baca ayat dia betul-betul. Sebab tu English pun kena power dalam matematik ni kan. Begitu pula. Cikgu pun tak power pun. Tapi at least kamu boleh faham lah. Calculate the sum of 200 term. Dia kata tambah, calculate hasil tambah, kira hasil tambah 200 term selepas 50 term pertama. Itu maksud dia. Yang tu kena faham betul-betul. Sebab takut ramai yang akan buat salah nanti. Dia akan buat macam ni nanti. S200 tolak S50. Ini memang salah lah kalau kamu buat.
Okey, sebenarnya yang betul berapa? S. S berapa? S 250 tolak dengan S 20. Buat yang tu dulu. Jangan fikir benda lain dulu. Fikir yang tu dulu. Sebab ini dia punya key. Kalau betul yang atas ni, kalau pemeriksa, cikgu tengok, kamu buat 200, tolak S20, cikgu boleh bagi markah mungkin kamu pengiraan kamu S20 sahaja. Pengiraan S20, 200 kamu salah, memang tak dapat markah kat situ. Okay, so Macam that's boleh tak faham? Macam mana boleh dapat S20? Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okay, sorry, 50. Minta maaf. Terlalu excited sangat kan. So sekarang ni S, masukkan je. Sekarang ni SN, ramai orang dia pening lah. Bila dia bagi SN macam mana nak buat ni cikgu? Senang saja, kamu tukar je N ni jadi 250, kamu tukar je N tu jadi 50. Lepas tu kamu masukkan sahaja. Boleh faham maksud cikgu? So masukkan je. SN ini, okay, kita buat 250 dulu. So akan jadi 250 bahagi 2 kurungan N tambah 1. Berapa tadi? 251. Belah sini, belah kiri. Tolak dengan S50. Masukkan je. 50 dekat atas ni. 50 per 2. 50 tambah 1. 51. Tolong kira untuk cikgu. Dapat jawapan ke tidak? Boleh tekan kalkulator je. Cikgu tak suruh kamu fikir pun. Kamu tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa? Anyone dah kira? Pajana. Aiman dah masuk Berapa? 250 bahagi 2 darabkan dengan 251 tolak dengan 25 51. Betul ke ni jawapan ni? Salah je. 30,100. 30,100. 30,100. Bolehlah ni, betul lah. 30,100. Begitulah. So hari ni kelas, nanti tolong sambung, hantar sebelum besok. Terus buatlah kan, jangan tunggu-tunggu besok. Sikit je ni, tak banyak pun. Yang ni senang je. Yang ni senang je, yang cikgu tak tunjuk lagi ni. Ni dah tunjuk. So jawab yang ni sahaja. Ada soalan? Okay, semua tak nak jawab. Ke ada masalah lagi? S250 tadi? Ke ada faham? Faham ke tak? Faham. Okay, kalau faham, Faham. tunjuk tangan dulu.